plan yang telah disiapkan oleh Shah Alam itu ternyata tak dapat kita nak proceed atas berbagai-bagai sebab. Pun mendukung hasrat yang baik itu, kita sedang mengambil langkah-langkah mengikut cara kerajaan barulah, tanpa kita memperlekehkan cara yang lama. Saya tak pernah usik, tak pernah sentuh pun cara lama, cuma saya kata nampaknya ianya tak dapat diteruskan. Tuan tanah ada hampir 40% tak bersetuju, tak berikan persetujuan. Jadi kita nak mengambil secara paksa pun rasanya tidak sesuai. Jadi apa yang kita lakukan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, antara langkah awal yang perlu dilakukan ialah termasuk meminda undang-undang itu sendiri yang mengekang pembangunan itu banyak, bukan hanya physical constraint, town planning constraint ataupun land ownership constraint, legal constraint, ada banyak. Jadi saya telah membawa satu kertas Jemaah Menteri minggu yang lalu dan alhamdulillah telah diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk memperkenalkan satu akta yang khusus bagi Kampung Baru bagi menggantikan akta atau Malay Agriculture Settlement. Jadi akta itu akan membuka jalan menyelesaikan bab yang terkait dengan soal undang-undang dan akta itu akan dibawa ke Parlimen, ke Dewan Yang Mulia ini mengikut proses-proses yang telah ditetapkan. Sementara bagi aspek perancangannya pula, langkah-langkah awal telah pun dilakukan, perbincangan dan perundingan dengan Kementerian Kewangan telah pun dibuat, konsep-konsep telah kita buat presentation dan kita telah ada satu roadmap yang jelas. Cuma yang penting di sini sebelum saya mengambil langkah selanjutnya, saya perlu membuat engagement dengan stakeholders, yang ini penduduk di Kampung Baru, tuan tanah, ada banyak persatuan anak-anak Kampung Baru dengan mantan ahli-ahli jawatan kuasa Malay Agriculture Settlement dan sebagainya supaya jangan timbul sebarang silap faham. Jadi saya terpaksa lakukan ini step by step supaya semua orang faham apa yang nak dilakukan. Pada masa yang sama, kita telah mengenal pasti beberapa parcel tanah di Kampung Baru yang boleh dibangunkan serta-merta oleh beberapa pihak swasta tanpa melibatkan peruntukan kerajaan. Jadi itulah sebabnya untuk bajet tahun 2021 tidak kelihatan satu bajet yang besar sebab dia masih berada di peringkat perancangan. Tetapi tidak bermakna Kampung Baru tidak dibangunkan dalam tahun 2021 kerana dalam tahun 2021 beberapa program pembangunan akan dijalankan dengan kerjasama swasta, sementara kerajaan melalui rancangan Malaysia ke-12 kita akan melakukan upgrading infrastruktur bagi kawasan-kawasan yang tertentu. Yang Berhormat Menteri, boleh saya tambah sikit? Nampaknya masa ada lagi tu cukup terbatas. Pasal boleh nak respon pada jawapan yang diberi. Boleh saya yang pembangunan satu saja secara parcel itu, pembangunan yang runcit, adakah ianya mengikut satu master plan ataupun diserahkan kepada pemaju untuk berunding dengan pemilik dan bangun ikut suka dia? Dia akan mengikut satu master plan, insya-Allah. Apakah master plannya? Ini bukan tempat untuk berbahas, nak dapat penjelasan, bukan nak berbahas. Semasa dulu kita telah kemukakan master plannya. Ini tak ada master plan lah. 5 acres. Semaju ada membangkitkan dan juga Shah Alam juga ada membangkitkan tadi tentang peruntukan 70 juta projek PPP itu, projek public private partnership PPP. Yang 70 juta itu adakah itu peruntukan untuk pilihan raya? Satu sindiran sinis. Tapi saya rasa terkejut juga. 2 tahun mengendalikan bajet takkan tak tahu. Peruntukan 70 juta tu antaranya termasuk untuk menyewa pejabat kementerian yang terpaksa dah ambil daripada Petronas di bawah program public partnership dan itu dah terwujud tiap-tiap tahun. Jadi dan tak ada previous years budget tak ada. Kalau ikut apa yang telah dibentangkan 2019 kosong, 2020 kosong, 2021 baru ada 70 juta. Dia tajuknya sudah diubah suai. Kerajaan baru, cara itulah baru. Itulah yang kita perlu. Kalau dah tukar tajuk, perlulah penjelasan. Janganlah menyindir kata takkan kita tak tahu siapa suruh tukar tajuk. Baik. Kadang-kadang Dewan ni perlu juga orang macam Shah Alam ya. Ya betul. Itu satu kepastian. Itu satu kepastian. Lagi ada raja lawak. Lagi bila dia bangun, Dewan ni ceria dengan kedangkalan dia sendiri. Menembak kaki sendiri. Minta rumuskan yang Berhormat Menteri. Ya. Jadi yang ni saya nak sebut sikit tentang apa ni dibangkitkan oleh Jerai tentang berhubung dengan apa ni
perkampungan Al-Quran, ya. Saya nak menjelaskan program Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu pembuktian, satu pendedahan yang kita tunggu-tunggu, isu tentang MAS. Bukti Hansard tunjuk Anwar Musa mahu memansuhkan Akta MAS bukan Khalid, kata peguam. Peguam dan aktivis Zulhazmi Sharif memuat naik Hansard atau penyata rasmi Dewan Rakyat mendakwa Tan Sri Anwar Musa adalah individu bertanggungjawab yang memperkenalkan akta untuk menghapuskan tanah orang Melayu di Kampung Baru. Penyata rasmi itu bertarikh 14 Disember 2020 sewaktu Anwar Musa menjawat jawatan Menteri Wilayah Persekutuan. Beliau pada waktu itu telah membawa satu kertas jemaah menteri dan diluluskan oleh kabinet untuk memperkenalkan satu akta khusus bagi Kampung Baru bagi menggantikan akta MAS atau Malay Agriculture Settlement. Ucapan beliau adalah seperti berikut. Jadi, saya telah membawa satu kertas jemaah menteri minggu yang lalu dan alhamdulillah telah diluluskan oleh jemaah menteri untuk memperkenalkan satu akta yang khusus bagi Kampung Baru bagi menggantikan akta Malay Agriculture Settlement. Jadi akta itu akan membuka jalan menyelesaikan bab yang terkait dengan soal undang-undang dan akta itu akan dibawa ke Parlimen ke Dewan Mulia ini untuk mengikut proses-proses yang telah ditetapkan. Dakwa Zulhazmi, ia adalah bukti sahih bahawa pemimpin PAS itu yang bertanggungjawab dalam isu tersebut dan buktinya Khalid Samad seperti yang dituduh Rafidah Ibrahim, bukan seperti yang dinyatakan oleh Rafidah Ibrahim. Jadi inilah yang dikatakan kantoi bertimpa-timpa. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci penipu. Sebelum itu, izinkan dulu saya kongsikan kepada anda semua, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik dan menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Kerana imun badanlah yang menyembuhkan kita daripada penyakit itu, menghapuskan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Jika anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk sembuh daripada masalah kesehatan, mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar untuk anda semua. Saudara-saudara sekalian, inilah bukti sahih Anwar Musa mahu menghapuskan enakmen Tanah Pertanian Melayu atau Malay Agriculture Settlement MAS Kampung Baru. Ini penyata rasmi Dewan Rakyat bertarikh 14 hari bulan 12 tahun 2020. Apa Anwar Musa kata? Dah diluluskan oleh jemaah menteri, kata Anwar Musa. Waktu itu Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tuan Ibrahim Tuan Man, Datuk Sri Taqiyuddin, semuanya ahli jemaah menteri. Yang nak hapus tanah orang Melayu tu Anwar Musa, tapi Haji Khalid yang dituduh oleh Rafidah, katanya di Facebook. Dalam posting berasingan, beliau turut memuat naik video klip ucapan Anwar Musa seperti yang tertera dalam Hansard Dewan Rakyat. Inilah yang dikatakan kantoi bertimpa-timpa. Ada yang kata badan muka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.